Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh warga JKR Sabah. Tahniah kepada Jabatan Kerja Raya Sabah kerana telah mencapai 5 bintang bagi petunjuk prestasi utama pengurusan sistem maklumat sumber manusia bagi tahun 2020. Jabatan Kerja Raya Sabah merupakan antara agensi negeri termasuk dalam kluster 1 iaitu mempunyai jumlah pejawatan melebihi 1,000. Selain JKR, jabatan yang termasuk dalam kluster 1 ialah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jabatan Perhutanan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Pertanian, Jabatan Air dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Tahniah juga diberi kepada Kementerian Kerja Raya Sabah kerana turut diberi penarafan 5 bintang bagi petunjuk prestasi utama bagi pengurusan sistem maklumat sumber manusianya. Penilaian penerapan kali ini adalah mencakupi kriteria data perjawatan, data maklumat penjawat dan data prestasi yang telah dikemas kini dalam sistem pengurusan sumber manusia jabatan berkenaan. Yang berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dijangka akan memberi amanat sempena Majlis Amanat Menteri dan penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Jabatan Kerja Raya Sabah bagi tahun 2019 yang akan diadakan pada 5 Januari 2021 bertempat di Dewan Utama Kementerian Kerja Raya Sabah, Sembulan, Kota Kinabalu. Antara fokus utama amanat menteri ialah Yang Berhormat Menteri akan menyentuh tentang kualiti perkhidmatan semua pegawai termasuk menteri kerana ianya berkaitan langsung dengan harapan dan aspirasi rakyat terhadap mutu perkhidmatan anggota perkhidmatan awam di Sabah khususnya Jabatan Kerja Raya Sabah terutama yang melibatkan pengurusan sistem perhubungan jalan raya, air, pembentungan dan sebagainya. Kita harus menyadari bahawa kita harus mempertingkatkan kualiti di kementerian. Ini bermakna semua pihak, sama ada menteri, timbalan menteri, SUT dan pegawai, staf engineer dan sebagainya harus fokus untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dan memberi kepuasan kepada rakyat, dan ini akan memastikan bahawa Kementerian Kerja Raya itu, air, pembentungan dan sebagainya berfungsi seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi ini akan menjadi topik utama saya untuk saya ketengahkan kepada audiens pada ketika itu nanti. Menteri juga mahu memastikan setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Sabah dapat menyediakan satu pangkalan data atau database berkaitan jalan raya mengikut kategorinya supaya masalah peruntukan dapat diberi secara berperingkat oleh kerajaan negeri dan juga oleh kerajaan persekutuan. Tiap-tiap Dewan Undangan Negeri itu ada data jalan masing-masing. Kita bagi mereka tempoh 6 bulan untuk mengenal pasti jalan-jalan di peringkat Dewan Undangan Negeri masing-masing dan seterusnya mencadangkan kepada saya dan kita akan duduk dalam satu jawatan kuasa khas untuk menganalisa setiap DUN dan kita masukkan dalam data, dan inilah melalui sinilah kita akan mengemukakan peruntukan kepada kerajaan negeri dan persekutuan untuk dilaksanakan pasar by pasar. Sesuai dengan perancangan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang dalam persekitaran era digital ini, Menteri juga mencadangkan satu website khusus dapat diwujudkan supaya pengurusan secara maya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan seperti pengurusan tender, pengurusan aduan awam dan sebagainya. Matlamat utama saya pertama untuk memberi awareness ataupun kesedaran betapa kementerian ini amat penting untuk melihat isu-isu semasa, dan kita juga mungkin
saya meminta di Kementerian KKR ini untuk membuat satu website di mana publik boleh terus menyalur maklumat-maklumat yang penting yang berlaku di kawasan masing-masing. Menteri juga meletakkan harapan tinggi agar setiap jurutera daerah dapat memainkan peranan untuk menjalankan tanggungjawab dan memberi perkhidmatan berkualiti dan lebih berkesan lagi tanpa dibatasi masa bekerja yang ditetapkan di pejabat sahaja, supaya tanggapan negatif orang ramai terhadap jurutera daerah dalam menjalankan tanggungjawabnya di kawasannya tidak berulang lagi. Setiap DE di kawasan itu berkesan dan kita tidak mau lagi ada orang melapor bahawa DE tidak prihatin, DE tidak mengambil tahu apa yang berlaku di kawasan sehingga rakyat menerima bahana yang menimpa di kawasan mereka. Hujan yang turun dengan banyak hampir setiap hari di beberapa tempat di Sabah sering menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh. Akibat hujan yang berterusan di kawasan pedalaman Sabah, maka pada malam 22 Disember lalu, pihak Jabatan Kerja Raya Tenom telah menerima aduan daripada orang ramai bahawa satu kejadian tanah runtuh di antara laluan jalan raya utama Keningau dan Tenom telah berlaku, iaitu berdekatan Kampung Pamilaan Keningau dan Kampung Pengalat Tenom. Juga terdapat pokok tumbang yang menghalang lalu lintas di jambatan di Jalan Kampung Ulu Tepo Tenom. Akibat kejadian itu, kenderaan bagi kedua-dua arah tidak dapat meneruskan perjalanan. Lantaran itu, pihak Jabatan Kerja Raya Tenom bersama pihak konsesi, iaitu Lintasan Resources bagi jalan utama dan konsesi Globaniko bagi jalan Ulu Tepo, telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan dengan menggunakan jentera kes bagi mengalihkan runtuhan tanah dan pokok yang menghalang laluan. Kerja-kerja pembersihan selesai sepenuhnya pada jam 4 pagi. Untuk mewujudkan suasana persekitaran kerja yang harmoni, bersih dan kondusif, maka pada tanggal 23 Disember lalu, Jabatan Kerja Raya Tenom telah melaksanakan pembersihan kawasan persekitaran pejabat dan pembersihan parit yang tersumbat di samping menanam semula pokok-pokok bunga sebelum cuti sempena menyambut Krismas pada tahun ini. Turut sama melaksanakan gotong royong pembersihan persekitaran pejabat pada bulan ini ialah Jabatan Kerja Raya Tuaran. Aktiviti gotong royong membersihkan halaman pejabat JKR Tuaran merupakan aktiviti bulanannya. Sekian, salam sayang dan selamat menyambut tahun baru tahun 2021 daripada saya, Annelie John.